Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia bersama saya, Naila Huda. Dalam usaha kita untuk mencapai fasa endemik, penting juga untuk kita melihat contoh-contoh di negara lain kerana setiap negara mempunyai pendekatan masing-masing untuk mengawal pandemik ini dan masih lagi berdepan cabaran untuk mengawal pandemik COVID-19 meskipun sudah lebih 2 tahun, dan kita ingin melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang berbeza, bagaimana untuk kita bandingkannya juga di Malaysia yang mana kita menyaksikan pembukaan sempadan, kelonggaran sekatan secara berperingkat, dan juga pada masa yang sama apa persiapan yang masih diperlukan untuk kita berdepan dengan ancaman cabaran baharu terutamanya dengan varian-varian baharu seperti varian Omicron XE, dan sudah bersedia untuk berkongsi sedikit pengalaman untuk mengawal pandemik COVID-19 ini dan juga persiapan berdepan dengan ancaman baharu. Sudah bersedia bersama saya Zhang Hong atau Satria, wartawan kumpulan media China CMG, untuk berkongsikan tentang bagaimana situasi semasa di China, khususnya di Shanghai yang ketika ini mendapat perhatian seluruh dunia dalam usahanya untuk mengawal penularan kes COVID-19, dan kita juga disertai Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan. Terima kasih kepada Satria dan Profesor sudi bersama saya dalam Agenda Awani Asia pada jam ini. Saya nak mulakan dengan Satria atau Zhang Hong. Pertama sekali kita ingin melihat bagaimana situasi semasa di China, khususnya di Shanghai ketika ini. Terima kasih. Kalau sekarang wabak di China kebanyakannya ekoran itu Omicron BA2, dan kalau katakan majoriti kes sekarang berada di Shanghai. Kerana kalau Shanghai sebenarnya mendapati kes baharu pada awal bulan Mac, dan selepas itu kita lihat kerana tidak melaksanakan respons yang cukup cepat atau tepat pada waktu, kita sudah melihatan penularan di komuniti, dan hingga sekarang kalau kes positif di bandar tersebut sudah tercatat kira-kira lebih 200,000 orang, dan kalau setiap hari kira-kira ada 20,000 kes baru dilaporkan di bandar tersebut. Dan sekarang kita sudah lihat ada lockdown atau kawalan pergerakan di bandar tersebut. Tapi kalau trend penularan masih belum kelihatan ada yang berhenti. Oleh itu saya rasa berbagai langkah akan terus dilaksanakan di sinilah. Dan kalau bagaimana kita menghadapi endemik ini, sebenarnya saya rasa kerajaan China juga nak melihat pengalaman berbagai negara-negara lain. Kita tengok kalau ada di dunia ini sebenarnya ada negara yang sama sekali sudah terbuka. Tak ada apa juga kawalan lagi. Dan seperti kalau di Malaysia kita lihat juga membuka sempatan. Nanti juga saya nak faham dari Prof bagaimana keadaan di Malaysia sekarang. Dan kalau lihat di China sendiri, sebenarnya kita juga ada perubahan. Macam kalau dulu di Hong Kong. Hong Kong dia memang kerana sistem yang berbeza dengan tanah besar China. Dia dulu nampaknya memilih jalan yang hidup bersama-sama dengan COVID, bersama-sama dengan berbagai negara barat yang lain. Tapi setelah kelihatan penularan yang cukup meluas di sana, akhirnya mereka meminta bantuan dari kerajaan pusat. Dan setakat ini kalau dalam wabak pusingan ini di Hong Kong, iaitu dalam 2 bulan sahaja, korban sudah mencatat lebih 8,000 orang. Dan kalau melihat lagi keadaan di Shanghai sekarang, kita pun lihat meskipun belum ada kes kematian dilaporkan, tapi ada 9 kes yang dengan simptom yang teruk, dan antaranya 8 mereka adalah warga emas, dan semuanya tidak digunakan vaksin. Kerana kalau dalam golongan warga emas kita tahu ada sedikit gangguan, macam mereka ada macam penyakit yang tak boleh menggunakan vaksin, atau kalau di China kita lihat ada kalau golongan warga emas merupakan golongan yang paling boleh katakan yang akhirnya diberikan vaksin lah. Saya rasa ini sama di seluruh dunia. Kalau golongan macam kanak-kanak dan warga emas, mereka bukan yang paling awal diberikan vaksin. Dan oleh itu sebenarnya kalau di China masih ada banyak warga emas, mereka belum diberi vaksin penggala. Dan begitu juga kalau China sekarang itu masyarakat merupakan satu masyarakat yang golongan warga emas semakin banyak. Oleh itu
sudah melihat kalau risiko secara membuka secara menyeluruh ini akan membawa impak yang cukup besar kepada sistem hospital di China punya atau kesihatan di China punya. Kita lihat kalau di bandar macam Hong Kong atau Shanghai, mereka mempunyai sumber hospital atau dokter boleh dikatakan paling bagus di China punya dan masih menghadapi impak yang cukup besar. Tapi kalau wabak ini menular di seluruh negara China, saya rasa ini akan menjadikan satu situasi yang cukup hebat, cukup dahsyat. Dan kalau sekarang kita merujuk kepada data yang didapati di Hong Kong, kalau kadar kematian yang bersama berlaku di seluruh negara China, korbannya akan mencapai 1,5 juta orang. Kalau kadar ini kita merujuk kadar yang berlaku di Britain, ini akan menjadi lebih tinggi, iaitu 3 juta orang mati di China. Saya rasa ini satu kos yang tidak mahu dibayar oleh kami atau kerajaan China punya. Oleh itu, saya rasa pada masa ini melihat kepada situasi atau berbagai prasyarat yang ada di sini mensifatkan COVID-19 di China masih merupakan dasar yang relevan. Okey. Sang Hong, selepas ini kita akan membincangkan mengapa strategi dinamik sifar COVID itu masih lagi relevan. Kita melihat ada keperluan untuk mengawal kes COVID-19, tetapi kita akan melihat secara lebih teliti apa sebenarnya strategi ini. Tapi sebelum itu kita juga nak dengarkan daripada Prof bagaimana pula situasi di Malaysia yang mana kita melihat kes rata-ratanya turun tetapi ada juga kadang-kala meningkat. Kita lihat secara keseluruhannya tak berapa konsisten. Bagaimana kita nak fahami trend pola jangkitan kes di Malaysia ketika ini, khususnya selepas 1 April di mana kita melihat pembukaan sepadan dan kelonggaran sekatan? Ya, terima kasih daripada Astro yang meminta pendapat daripada saya mengenai perkara ini. 1 April merupakan tanggal yang penting dalam usaha kita untuk mengawal pandemik dan juga menuju ke arah endemik, dan sempadan negara kita telah pun dibuka. Kita tahu bahawa ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan bagi selain daripada menjaga ekonomi negara, juga untuk memastikan bahawa kesihatan mental ahli masyarakat juga terkawal, tidak terpisah daripada keluarga yang telah pun terpisah lama disebabkan oleh COVID-19 ini. Kalau kita lihat kes selepas daripada 1 April itu, kesnya menurun begitu drastik sekali. Jadi ini bukan disebabkan oleh bilangan kes yang sebenarnya berlaku itu menurun, mungkin disebabkan juga berlaku perubahan dari segi cara kita melaporkan kes-kes tersebut. Jadi ada banyak kelonggaran yang diberikan dari pelaporan, misalnya kebanyakan daripada kes yang mana berlaku di taksi sendiri melalui RTK dan sebagainya, mereka melaporkan sendiri. Jadi mungkin juga ada yang tidak melaporkan apabila mereka tahu hasil mereka positif, kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya atau keperluan bagi mereka untuk melalui peringkat kuarantin. Jadi walau bagaimanapun tindakan yang diambil oleh kerajaan bagi membuka sempadan itu adalah tindakan yang perlu, tetapi kita harus ingat bahawa data-data yang dikeluarkan mengenai bilangan kes itu mungkin tidak menggambarkan bilangan kes yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Saya rasa masih lagi banyak kes lebih tinggi daripada apa yang disenaraikan. Hari ini dilaporkan lebih kurang ada 10,000 kes yang dilaporkan. Tetapi daripada apa yang data yang kita ada, kita tahu bahawa kebanyakan daripada kes itu masih lagi dalam kategori 1 dan juga kategori 2, iaitu kes yang sederhana dan juga kes yang ringan. Dan ini tidak memerlukan rawatan intensif di hospital dan sebagainya. Walau bagaimanapun, satu lagi senjata penting yang masih kita gunakan untuk menangani masalah COVID-19 ini adalah vaksinasi. Dan saya rasa kerajaan mengambil langkah yang efektif untuk memberikan tumpuan kepada kanak-kanak yang diberikan vaksin dan juga kepada golongan dewasa, golongan tua melebihi daripada 60 tahun untuk mendapatkan vaksin penggalak. Ini masih merupakan langkah yang harus kita berikan tumpuan serius walaupun kita telah berada mungkin akan menuju ke arah fasa endemik. Jadi setakat ini saya rasa keadaan masih terkawal
dan ini tidak bermakna kita boleh kembali seperti biasa dalam menjalankan aktiviti harian, tapi ingat bahawa virus ini masih beredar di dalam komuniti dan bila-bila masa saja kalau kita tidak berhati-hati, kes-kes akan meningkat seperti mana yang berlaku dalam gelombang kedua, gelombang ketiga pada sekitar tahun 2020 dan juga 2021 yang lepas. Jadi saya rasa kita perlu berhati-hati dan walaupun kita memberi kebebasan untuk masyarakat bergaul dan sebagainya, SOP yang dicadangkan harus diikuti, terutama sekali saya lihat mungkin kita agak leka menggunakan pelitup muka, agak leka menggunakan berada dalam penjarakan sosial. Kita membuka masjid dan sebagainya untuk memberi peluang kita beribadat, tetapi harus hati-hati supaya tidak merupakan menjadi pusat kepada penyebaran, terutama sekali virus varian Omicron yang mempunyai kadar infektiviti yang agak tinggi. Jadi kita dapat lihat di sini keperluan yang berbeza dari negara ke negara. Di Malaysia, seperti yang Prof katakan tadi, ada keperluan untuk kita membuka sempadan selepas lebih 2 tahun ditutup bagi mengawal COVID-19. Tetapi di China pula berbeza, masih lagi mengamalkan strategi dinamik sifar COVID-19 ini. Dan sama seperti di negara lain, di Malaysia juga, setiap pendekatan yang kita ambil itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada pros and cons. Bagi Zhang Hong melihat kepada pendekatan dinamik sifar COVID di China ini, apa mungkin kelebihan dan kekurangan supaya ini mungkin boleh jadi pengalaman buat negara-negara lain? Ya, saya rasa setiap negara menetapkan dasar kawalan wabak berdasarkan berbagai kos termasuk kesihatan rakyat, ekonomi atau termasuk juga agenda politik lah, macam pengundian. Dan sebenarnya kalau bagi China sekarang, seperti dulu saya sudah jelaskan, kita pun nak menimba pengalaman dari berbagai negara-negara lain. Dan kita pun sebenarnya sekarang boleh lihat di berbagai negara yang dulu sudah membuka semula, termasuk di Britain, sekarang sudah melihat ada kes yang meningkat. Dan kalau di Amerika Syarikat dulu sudah membatalkan perintah untuk memakai penutup mulut. Tapi sekarang di beberapa bandar ini sudah dipulihkan. Ini sudah membuktikan sebenarnya kalau COVID-19 khususnya varian Omicron ini bukan flu yang besar sahaja. Dan kalau kita lihat data yang diumumkan oleh CDC Amerika Syarikat, sebenarnya setiap hari kes kematian sudah lebih tinggi, setiap bulan kes kematian di Amerika Syarikat sudah lebih tinggi berbanding tahun 2021 atau 2020. Dan ini memperlihatkan kalau impas sebenarnya cukup besar kepada masyarakat. Cuma mereka ada pertimbangan diri, mungkin untuk ekonomi, untuk politik yang lain, mereka memilih untuk membuka. Tapi kalau bagi China, saya rasa kerajaan China juga sudah mempertimbangkan itu kos dari segi ekonomi, kesihatan rakyat dan juga politik, dan akhirnya memilih terus mengawal itu sifat dasar untuk mensifatkan COVID-19. Dan kalau apa itu mensifatkan itu COVID-19 di China, sebenarnya cukup mudah sebenarnya, iaitu mendapati kes lebih awal dan menangani kes lebih awal. Iaitu kita setelah dilaporkan 1-2 kes yang baru, segera melaksanakan macam kawalan pergerakan di satu komuniti dan melaksanakan pemeriksaan terhadap semua penduduk di tempatan supaya mendapati semua kes positif dan di dalam kuarantin. Dan kalau itu rantaian penularan diputuskan, tiada masalah lagi bagi berbagai penduduk yang lain di bandar tersebut. Dan kita ada 2 contoh sebenarnya kalau di Shanghai dan di Shenzhen pada masa yang sama, iaitu pada awal bulan Mac lalu mendapati kes baru. Tapi kedua-dua bandar melaksanakan percubaan yang beza. Kalau di Shenzhen, mereka melalui protokol yang dulu punya, iaitu setelah mendapati kes baru, segera dilaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan kalau di Shanghai, mereka mencuba satu protokol yang baru, iaitu kawalan yang lebih persis, iaitu kalau satu kedai mendapati itu kes baru, hanya melaksanakan tindakan di satu kedai sahaja. Tapi kita lihat akhirnya, kalau setelah sebulan di Shenzhen sudah disifatkan lagi. Kalau di Shanghai menjadi lebih 200,000 orang terjangkit.
ini sudah menjadi satu bukti lah saya rasa yang cukup jelas pada masa ini di bandar-bandar di China dengan syarat kesihatan atau sistem kesihatan yang ada di sini dengan populasi yang begitu besar di tempatan, kalau dasar untuk mensifatkan COVID-19 masih merupakan satu dasar yang cukup relevan di sini. Melihat kepada dasar pendekatan sifar COVID di China yang berbeza daripada apa yang kita saksikan di Malaysia, terutamanya baru-baru ini dengan pembukaan sempadan, pastinya orang ramai ingin rasakan rasa normal itu semula. Pada masa yang sama seperti yang Prof sarankan, kita masih lagi perlu utamakan SOP, terutamanya menjelang musim perayaan akan datang ini. Kita ingin mengambil kira ancaman-ancaman baharu, terutamanya dengan pembukaan sempadan, antaranya termasuk varian baharu seperti yang kita dapat saksikan di negara-negara barat. Apabila mereka membuka sempadan, ada antara negara barat yang terpaksa menutup semula sempadan atau ada yang terpaksa mengambil pendekatan berbeza, mungkin perintah berkurung secara lebih bersasar, ada dasar-dasar yang berbeza. Prof melihat kepada ancaman baharu seperti varian Omicron XE, apa yang kita tahu setakat ini, apa persiapan yang perlu kita buat? Ya. Varian Omicron XE ini mula diketengahkan mungkin dalam 2 minggu yang lepas ya. Apabila dilakukan jujukan genom daripada kes-kes yang berlaku dan dilaporkan di United Kingdom. Jadi sebenarnya maklumat yang kita perolehi sekarang ni setakat ini masih lagi limited, masih lagi terhad. Tapi kita tahu bahawa varian ini adalah merupakan kacukan daripada dua varian Omicron, iaitu BA1 dan juga BA2. Jadi kedua-dua ini digabungkan. Mungkin dikatakan ini berlaku disebabkan oleh ahli masyarakat mendapat infeksi oleh varian yang pertama, diikuti pula dengan infeksi oleh varian yang kedua, sehingga kan virus tadi mencampurkan kedua-dua genetik materialnya menjadilah varian XE. Tapi walau bagaimanapun sehingga kini ada beberapa fakta yang kita tahu. Pertama sekali disarankan atau daripada observasi didapati bahawa kadar infektivitinya mungkin sekitar 10% lebih tinggi daripada Omicron yang biasa. Jadi tidak terlalu tinggi. Dan yang keduanya adalah keadaan keparahan daripada penyakit COVID-19 disebabkan oleh varian XE ini tidaklah terlalu berbeza dengan varian yang biasa. Dan ini merupakan satu berita yang agak baik, tapi setakat ini belum lagi kita mempunyai maklumat yang lebih terperinci. Dan juga sign and symptom ataupun tanda-tandanya juga berbeza, di mana XE ini mungkin lebih seperti sign and symptom bagi penyakit flu, di mana adanya kesumbatan dari segi nasal stuffiness, kemudian sakit tekak, dan juga simptom-simptom yang mild dibandingkan dengan Omicron, yang mana Omicron dan juga Delta itu lebih serius lagi, ada kesesakan napas, demam yang tinggi, dan juga kehilangan daya rasa yang tidak ada dalam varian XE ini. Jadi setakat ini dengan informasi yang agak limited ini, kita menjangkakan tidak banyak berlaku perubahan dari segi tindakan-tindakan yang kita lakukan, dan masih lagi tidak ada bukti mengatakan bahawa varian XE ini resisten kepada vaksin yang ada. Vaksin yang ada masih sensitif dan boleh kita gunakan seperti biasa. Dan ini merupakan sebagai langkah persediaan kerana sekarang kita mempunyai fasilitas atau kemudahan untuk melakukan jujukan genom yang lebih jelas. Sebenarnya kalau kita lihat pola kehadiran virus di dalam masyarakat, memang suatu fenomena biasa apabila virus ini melakukan mutasi bagi terus untuk survive di dalam environment. Jadi ini merupakan satu situasi biasa. Namun begitu kita harus hati-hati kerana kita tahu kita belajar pelajaran yang agak penting apabila kita melihat varian Delta
yang begitu severe dari segi penyakit dan juga kadar jangkitannya. Kalau kita lihat di Malaysia hari ini R0-nya menurun kepada 0.85. Jadi saya rasa pada masa ini mungkin kita belum lagi mempunyai varian XE di Malaysia mungkin ya. Dan ini perlu dibuktikan dengan ujian-ujian tunjukkan genom yang dilakukan. Jadi saya rasa walaupun ini merupakan satu cabaran, suatu tantangan yang harus kita lihat, tetapi saya rasa saintis dan juga mereka yang terlibat dalam melakukan surveillance akan sentiasa peka kepada situasi ini, dan kita lihat di peringkat antarabangsa sharing of information mengenai varian XE ini sudah pun mula dilakukan, dan kita harap WHO juga dapat mengeluarkan polisi-polisi yang berkaitan dengan mengendalikan XE ini dalam masa terdekat ini. Mungkin masih di peringkat awal kerana masih banyak yang kita tak tahu mengenai varian Omicron XE ini, tetapi kalau nak melihat kepada tanda-tanda awal seperti kadar infektiviti, keparahannya yang tidak begitu serius, boleh dianggap masih lagi boleh kita berdepan dengan ancaman varian Omicron XE ini kerana tidak terlalu berbeza daripada Omicron. Tetapi bagaimana Prof melihat kemungkinan untuk varian-varian lain yang mungkin akan muncul pada masa akan datang? Kalau kita nak lihat pengalaman negara kita berdepan dengan varian Omicron masih lagi terkawal, tidak terlalu banyak bebannya terhadap sistem kesihatan negara, masih lagi terkawal, tetapi kalau ada varian-varian baharu yang muncul dalam masa akan datang, adakah Malaysia akan mampu menanganinya dengan lebih baik berbanding dengan misalnya varian-varian sebelum ini, mengambil kira juga kadar vaksinasi yang agak tinggi di negara kita? Ya, daripada pengalaman kita untuk mengawal penyakit-penyakit yang lain yang berkaitan dengan virus dan juga berkaitan dengan ejen-ejen yang lain, memang ada kemungkinan akan berlaku perubahan daripada varian ini disebabkan oleh mutasi pada masa hadapan. Tetapi sejauh mana kesannya terhadap ahli masyarakat yang mendapat COVID-19 ini dan juga keparahannya, ini merupakan satu perkara yang penting. Tetapi bagi senjata kita menggunakan vaksin, ini harus kita lihat dengan terperinci kerana pengalaman kita lihat apabila kita menggunakan vaksin untuk penyakit influenza ya. Jadi penyakit influenza yang menggunakan vaksin ada empat jenis, 4 varian ni akan diubah-ubahkan dari masa ke semasa mengikut kehadiran varian-varian di dalam masyarakat. Jadi daripada 4 varian yang ada tu diubah-ubahkan melihat apa yang ada di dalam infeksi. Jadi mungkin tahun ini vaksin kita berbeza dengan tahun hadapan di mana diberikan tumpuan kepada varian tertentu. Saya tidak menolak kemungkinan ini akan berlaku pada masa hadapan dalam COVID-19, terutama sekali apabila kita melakukan vaksinasi seterusnya. Kerana setakat ini cuma 60%, 30% daripada penduduk kita yang berumur 60 tahun yang mendapatkan vaksin. Apakah perlu kita melakukan vaksinasi secara berkala pada masa hadapan? Ini masih lagi diperdebatkan. Tetapi sebagai seorang saintis dan juga pengamat dalam sistem ini, saya rasa ini berkemungkinan akan berlaku, dan berkemungkinan juga varian-varian yang akan dimasukkan ke dalam COVID-19 vaksin ini akan diubah mengikut kehadiran mutasi yang ada di dalam varian di dalam masyarakat. Ini adalah supaya vaksin tadi berkesan. Dan kita harapkan ini dapat kita lakukan, dan pemantauan berterusan amat kita perlukan pada masa sekarang, terutama apabila kita menuju ke fasa endemik ini. Kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi secara ringkas Zhang Hong melihat kepada peranan vaksinasi sebagai senjata utama negara Malaysia untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, dan juga seperti mana yang Zhang Hong ceritakan tadi, liputan vaksinasi dalam kalangan rakyat Cina terutamanya bagi dos penggalak masih lagi perlu diperhebatkan lagi. Bagaimana pandangan Zhang Hong sendiri? Adakah kerajaan Cina mungkin perlu memperhebatkan lagi kempen vaksinasi dalam kalangan rakyat, terutamanya warga emas, dengan kadar vaksinasi dos penggalak yang masih lagi boleh dikatakan tidak berapa memuaskan? Ya, sebenarnya ini sedang diusahakan oleh kerajaan China untuk menggalakkan lebih ramai warga emas menggunakan vaksin, khususnya vaksin penggalak. Tapi kita pun perlu memperhatikan, iaitu bukan hanya di negara kami.
sebenarnya di berbagai negara lain, termasuk di Asia Tenggara dan juga Afrika, masih ada ramai orang belum menggunakan vaksin. Kalau kita nak wabak ini berakhir, bukan hanya berakhir di negara kami sahaja. Ini tidak menjadi satu jaminan kesihatan bagi kami. Kerana nanti kalau sempatan terbuka, mesti ada kes import dari kawasan lain. Oleh itu, kita perlu mempromosikan vaksin kepada seluruh dunia supaya kebanyakan orang sudah menggunakan vaksin. Barulah menjadi satu jaminan yang cukup boleh dikatakan terselama bagi kami semua. Itu pastinya pengajaran terbesar yang kita boleh pelajari terutamanya daripada Afrika Selatan dengan varian Omicron. Pastinya kita perlu berbalik kepada basics iaitu vaksinasi, akses vaksinasi yang adil dan sama rata bagi seluruh dunia. Terima kasih kepada Zhang Hong dan Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid sedikit sebanyak kongsikan mengenai pengalaman mengawal COVID-19 di Shanghai dengan pendekatan dinamik sifar COVID dan juga apa persiapan Malaysia untuk berdepan dengan ancaman baharu terutamanya varian-varian baharu pada masa akan datang. Itu sahaja masa kita ada untuk agenda Awani Asia pada jam ini. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.